المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساتذتنا وسلسلتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب Kiai Haji Mahyudin Abdul Samad, وإلى الإمام الشيخ المرزوقي صاحب النظر. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Kita baca dulu istighfar ulang rajab. Dibaca 70 kali pagi, 70 kali petang. Cara bacanya ialah dengan mengangkat kedua tangan macam ini. Ini namanya istighfar ulang rajab yang ada dalam itu. Bacanya Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Kisah apa kita baca? Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Maka surah 6. Kita baca 70 kali pagi, 70 kali petang. Syaratnya kedua tangan diangkat. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 وتب علي. اللهم اغفر لي وارحمني 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 وتب علي.
pagi 70, petang pun 30. Kenapa dibaca 70 kali? Sebab ada hadis yang menyebutkan Nabi, inni la astaghfiru rabbi, aku bermohon ampun kepada Tuhanku sab'ina marrah, 70 kali fi kulli yaumin, pada setiap hari. Jadi kita ambil bilangan 70 itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin ala kana wasirahu minhum. La ilaha illallah Rasulullah fi kulli hadin wa nasrahu minhum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin ala kana wasirahu minhum. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada permintaan doa, kita baca akhir nanti. Ini semua doa. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keistimewaan Nabi Isa dan Yahya bersama di satu langit, tidak pada Nabi yang lain? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Cuma keistimewaan Nabi Isa ini adalah Nabi yang paling zuhud. Nabi yang paling zuhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi yang paling zuhud Nabi Isa alaihi salam. Sebab bumbung rumahnya adalah langit. Apa maksudnya? Ada rumahnya adalah langit. Kemudian Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi yang diuji oleh Allah dengan pengikut-pengikut yang sifatnya macam mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu pengikut-pengikut yang sesat. Sesat. Nabi Isa ada ketika itu, tetapi mereka sesat. Lalu mereka katakan Nabi Isa itu sebenarnya bukan Nabi tapi Tuhan. Nabi ada tapi Tuhan. Kalau orang Yahudi, ghairil maghdub itu orang yang dimarahi. Kenapa dimarahi? Sebab orang Yahudi ini dia ada kitab, tetapi kitab itu ada insyaAllah. Orang Yahudi ini sifat yang maghdub. Maghdub maksudnya dimarahi. Kalau orang yang Nasrani ini sifat mereka itu dhalal.
Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang dimarahi ke atas mereka. Siapa? Orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Sebab orang Nasrani ini orang yang sesat kerana menganggap bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan mereka. Dan mereka bukan setakat itu sahaja, percaya pada 3 konsep Trinity itu: Father God, Son of God, dan Holy Ghost. Holy Ghost, bukan Mother God. Dulu saya mengajar di UAE juga, subjek ni saya sebut there is what's called the concept of Trinity. What is that? Son of God, Father God, ada budak jawab Mother of God. Senang-senang, dia bukan Mother God, Son of God. Mereka menganggap Jesus ataupun translated Messiah ataupun Christ. Sebab itu Kristen itu namanya Christianity, sebab berasal dari perkataan Christ. Sama juga Jews, Judaism, itu tribes gitu. Tribes namanya Jewish itu adalah bangsa dia. Jews orang dia. Judaism, nama agama merujuk kepada tribe ataupun orangnya. Istimewanya nama Nabi Muhammad SAW. Contohnya lagi Buddhism ataupun Buddhism. Ini referring to Siddhartha Gautama Buddha. Jadi akhirnya nama itu disebut Buddhism ataupun Buddha. Zoroastrianism, kembali kepada Zoroaster. Tapi Nabi Muhammad kenapa tidak disebut pengikut Nabi Muhammad dengan Muhammadanian? Nama itu pengikut Muhammadanian. Dan kenapa agama ni tak disebut Muhammadanism? Kan yang lain Zam-Zam. Ni kenapa tidak Muhammadanism? Why it has to do with Islam? Because Allah the one who chooses Islam to be our religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Today I have completed your favors, your bounties, ni'mah, wa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. I have completed your religion and I have completed the ni'mat, favors of the bounties. Wa raditu lakum al-Islam dina. And I'm pleased for Islam to be your religion. Itu maksudnya. Siapa yang chooses? Who chooses Islam to be our religion? Allah Subhanahu wa Ta'ala, the one who chooses. Allah yang memilih. Kalau Allah memilih, bermakna Allah memilih dengan apa? Allah memilih dengan 2. Satu dengan ilmu Allah, yang kedua dengan iradah Allah, yang kita belajar dulu ni. Nanti kita kembali balik belajar tu ya, supaya jangan lupa amrun i'tibari, yang sifat ma'ani thubuti, wujudi, itu kita nak balik tu nanti. Jadi wallahu a'lam kenapa Allah menjadikan Nabi Isa di situ. Sedikit kupasan dari ilmu sufi tasawuf. Nanti saya akan bawa di sini satu perbincangan 7 Nabi dan Rasul di 7 langit itu sebenarnya ada kupasan tentang 7 maqam mengenal Allah. Kalau kita nak kaitkan soalan tadi dengan maqam itu, maqam yang pertama sekali itu Nabi apa itu? Nabi Adam. Nak mengenal Allah mesti mengenal diri dulu. Nabi Adam itu the first human being ever. Maksudnya nak berjalan berjumpa, nak berjalan mengenal Allah, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam ini symbolizes kepada human being. To know your God, you must know you yourself. Sebab if you do know yourself, then you will know your God. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Dalam pengembaraan kita mengenal Allah, mesti kenal diri dulu.
Sebab tu saya pernah sebut di sini, nak kenal Allah mesti kenal makhluk dulu. Nak kenal makhluk dengan dua yang paling ringkas lah. Satu jirim, satu lagi arad. Yang mudah-mudah dulu tu. Satu jirim, satu arad. Jirim tu pula bagi pada dua. Satu jisim, satu jauhar. Arad tu pula tak apa, tu cerita lain, banyak lagi tu. Saya risau lah masuk-masuk ni, lupa jadi cerita Nabi Adam. Nabi Adam tu symbolizes kepada apa? Kepada manusia. Kenal diri dulu. Mudah-mudah begini. Kenapa yang datang awal tadi dekat sini seawal 7.30 dah ada dekat sini sambil-sambil minum tadi kan, duduk kat sini. Kenapa seorang yang ramai-ramai ratusan orang ni, kenapa seorang pun tak berani duduk kat kerusi ni? Kenapa? Walaupun duduk kat sini tak apa, selfie ambil apa semua boleh, tapi kenapa tak berani duduk dekat sini? Bukan kata tak boleh, boleh, kawan dia melarang, tak ada. Sebab apa? Sebab kita tahu kita, maqam kita, kedudukan kita ialah mendengar guru. Tempat ini maqamnya guru ataupun ustaz. Sebab itu kita tahu diri kita tu. Sama juga dengan kita dengan imam. Walaupun kita datang awal ke masjid, imam datang lambat, kita tak akan berani saja forward pergi kat depan itu. Langsung orang duduk kat situ ambil berkat. Tak, nanti dia akan cubit dengan kita happy dah. This is not your place. This is for imam. Macam tu. Sebab kenal diri kita, kalau tidak bercelaru kita. Sebab semua nak jadi ketua, semua nak jadi guru, siapa nak jadi murid. Itu nak kenal diri dulu. Bila kita kenal diri, kita explore yourself. Kenal diri kita ni. Bila kita kenal, ya Allah, saya ni I am coming, or I come from the world of non-existence. Saya datang daripada dunia yang tak ada. Then I now exist. Who existed me? Allah. I now exist. So meaning to say, I am created by the Creator. The Creator is none other than Allah. So meaning to say, I am the creation of God. So as I'm the creation of God, because I'm created by Him, so I got my responsibilities. My responsibilities, none other than to worship Him alone. To worship none but Allah. That the first one, my first task is that to be His servant, untuk menjadi hamba Allah. My second task is to be His vicegerent. Vicegerent means untuk jadi vicegerent, untuk jadi khalifah. Khalifah is I am His servant. Karena saya ini adalah hambanya, Allah has already set up how to gear yourself, channel yourself to be my good servant. Lalu Allah bagikan ada satu framework in the name of ibadah. Ikut saja ibadah tu. Ibadah tu nanti akan adalah apa dia, kategorisnya akan adalah apa. Ibadah itu atas nama muamalah, atas nama ibadah tadi itu in the name of syariat. Dalam syariat ada lagi ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, and on and on. Satu lagi tugas kita ialah untuk jadi vicegerent. Because we are the vicegerents of Allah, so we have what's called the task of vicegerency, kekhalifahan. Oleh kerana kita nak jadi khalifah, macam mana nak run the world, how to rule the world, how to govern the contemporary world. Dia mesti ada framework dia. Framework tu namanya vicegerency, kekhalifahan. Nanti kita belajar semua lah. Jadi Nabi, setelah kita kenal kita tadi tu, Nabi Adam tu manusia. Setelah kita kenal diri kita, kita tengok bismillah baru semangat.
Sebab risau technician dan tadi biru saja bismillah tu. Setelah kita kenal diri kita, kita kenal ke apa? Kekurangan diri kita. Kekurangan sebab kita ni dijadikan oleh Allah kuat macam mana pun kita, satu masa nanti semua akan jadi lemah atas nama tua, atas nama sakit. Ada seorang adik tu dia ceramah dalam WhatsApp kan, video tu bagus juga, pandai dia menyusun ayat. Dia kata ibu-ibu, bapa-bapa, jangan sampai nanti satu masa bila kulit sudah kendur, mata sudah kabur, gigi sudah mula gugur, dan raupan sudah mula bertabur, tak boleh makan lain melainkan makan nanti berjalan-jalan seolah-olah nak tergolek masuk dalam. Jangan cakap Yesus macam ayat saya macam tidak kena. Hendaklah kita jadi insan yang bersyukur, jangan jadi insan yang takabur. Walau sudah dia ya. Baik, setelah kita kenal diri, kita akan kenal nanti ada weaknesses, ada shortcomings yang ada pada diri kita. Paling kurang dalam kitab, paling kurang dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandini, beliau kata apa? Tidakkah kamu sedar kamu itu menanggung najis dalam perutmu? Ya betul. Muka itu yang glamour itu, yang selalu ditengok orang itu yang glamour. Muka itu kamu sembahkan ke satu tempat yang sama aras dengan tapak kakimu yang mungkin memijak najis. Dan secara pasti mukamu yang glamour itu tadi, yang terkenal tadi itu, diangkat-angkat orang tadi itu lebih rendah daripada perutmu yang dalam itu ada najis. Lebih daripada itu lagi, lebih rendah daripada punggungmu yang keluar. Itu jangan ditafsirkan ya. Di situ kita menyembah muka kita. Ya Allah, letih. Kuat macam mana pun mesti mengantuk. Kuat macam mana pun mesti mengantuk. Maksudnya kita lemah. Kuat macam mana pun mesti lapar. Kenal diri dulu nah. Setelah kita kenal itu, nanti kita come to one step next. What is that? Itu Nabi Isa tadi. Nabi Isa, maqam tadi itu dikenal maqam mengenal diri. Maqam Nabi Isa namanya maqam roh. Maqam roh. Sebab Nabi Isa itu hadir ke dunia bukan dengan ayah. Dengan apa tu? Dengan roh. Sebab itu Nabi Musa itu dipanggil Ruhullah, yang kita mengaji beberapa minggu lepas. Ruhullah. Sebab dengan roh dah tak ada bapa. Roh. Maka kita mengenal kita ini boleh bergerak, boleh berjalan, bercakap. Kenapa? Karena ada roh. Jadi naiklah maqam mengenal tadi mengenal diri manusia. Sekarang mengenal roh. Sebab kita bercakap, saya bercakap, hidup ni kadang roh. Hebat macam mana pun orang itu, kalau dia tak ada roh, dia mati. Kita boleh dentik hidung dia yang kuat sangat, ditakuti oleh orang itu. Kita boleh lukis kat sini maka dekat pipi dia, dia tak akan berani melawan. Kecuali hantu lah, dia bangkit balik hang buat apa, dua-dua meninggal. Kenapa? Karena dia tak ada roh. Bila tak ada roh, dia tak boleh buat apa-apa. Maka kita mengenal yang menggerakkan kita ini apa? Roh. Siapa yang bagi roh? Dia manifest dia gitu nah. Itu nanti kita akan cerita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita sedikit apa yang saya cerita dekat radio KFM. Kalau tak cerita kat sini, saya tak puas asa. Dan nak mencerita ni nak kena lukis. Mana? Tadi ada kat sini kan? Dia sedap sangat. Sampai tak ingat dia kena ada. Dia kata
Saya boleh cerita begitu, tapi saya takut ada orang nanti tengok mikrofon saya, tapi tak tahu apa yang saya cakap. Jadi saya tulis lebih kurang, kita boleh tahu sedikit. Ini ni mudah-mudahan ilmu ni berguna sampai akhir hayat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya ialah jangan kita jadikan bulan Rajab ini seperti Januari, seperti February, March, or whatever. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makcah bagi saya yang itu semua lengkap, tapi saya lupakan rumah punya orang lain. Kita kena syukur sebab Allah Azza wa Jalla jadikan kita hidup di bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Saya tulis dalam bahasa Rumi senang ya. Rajab. Nanti kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Macam Malaysia ni ke bulan, kemudian bulan Ramadan. Ulama mengatakan bulan ni adalah bulan 3 adik-beradik. Bulan ni bulan 3 adik-beradik. Sebab apa 3 adik-beradik? Sebab tengok nombor ni 1, 2, 3 kan? Kan 3 adik-beradik. Kalau ada 4 adik-beradik. Baik. Bulan Rajab ini ulama katakan sebagai bulan menanam. Bulan ini bulan menyiram, mengairi, watering. Ramadan ni bulan apa sesuai? Menuai. Kalau buah rambutan kita nak tuai kan? Memetik ataupun menuai tadi tak apalah. Guna perkataan orang Syahalam ni memetik, menuai, satu lagi Kak Jah yang hampir sama maksudnya. Memetik, menuai, memutip hasil, panjang sangat. Memungut apa? Hasil lagi. Memungut hasil. Menuai pun tak apa. Baik. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memetik. Itu satu. Nanti saya akan kaitkan. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, hadis ni walaupun statusnya tidaklah kuat tetapi maknanya sahih. Apa? Nabi sebut Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah. Tengoklah, kita lihat connection tadi. Kita akan lihat connection nanti. Bulan Sya'ban bulan siapa? Bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan bulan umat. Cuba lihat apa connection hadis ni dengan ini. Dan of course bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan ini namanya bulan 2 ni namanya bulan Muqaddimah. Kepada bulan Ramadan, iaitu bulan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur maksudnya ketua bulan. Kalau saya sebut Nabi dan Rasul, ketua pada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah, ketua pada seluruh rumah, maksudnya masjid lah. Ketua pada seluruh masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Tempat di muka bumi ini, tempat ketua pada seluruh tempat. Apa? Tempat Makkah. Makkah Al-Mukarramah. Valley. Mesti terbayang, mesti Klang Valley itu je.
Dia sebenarnya tak ada apa, nanti dia akan bila tengok bismillah dia semangat lagi. Tak masuk tajuk lagi ni, maksud buku ni tak masuk lagi. Valley, ketua pada seluruh valley, Baitul Laham. Baitul Laham, dekat Hebron tu. Kemudian kitab, ketua pada seluruh kitab, Al-Quran. Hari, ketua pada seluruh hari. Mana tahu ni Malam, ketua pada seluruh malam. Malam? Betul Malam Lailatul Qadar betul. Baik. Tongkat, ketua pada seluruh tongkat. 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 Tongkat apa lagi? Itu cari di kedai itu. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ketua pada seluruh cincin. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua pada seluruh baju Nabi Daud alaihissalam. Sekarang I will come to us, ketua pada seluruh bulan. Inilah dia bulan Ramadan. Ini bukan saya sebut saja-saja, ni nanti rujuk dalam kitab Al-Ghunniyah li Talibi Tariqil Haq yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab tu sebut yang saya sebut tadi tu, bukan saja-saja dia tak. Baik. Jadi ketua kepada seluruh bulan Ramadan. Yang nama ketua ni, sebelum dia datang sesuatu tempat nak merasmikan bukan terus datang. Contoh Tuanku Sultan kita nak datang ke Shah Alam, belum, bukan terus beta nak hadir, tak. Mesti dihantar dahulu wakilnya. Kerana hebat, tu yang nama Sultan, tu yang nama Raja, dihantar dulu wakil. Bukan cukup dengan seorang wakil, 2 orang wakil. Itu satu. Yang namanya Raja ni, Sultan Agung, hebat. Kalau dia nak datang, baginda datang. Kalau baginda tak nak datang, tak nak datang. Siapa berani nak lawan? Tuanku telah sidang protokol. Berani? Tak berani. Ataupun datang Sultan ataupun Raja datang tentatif pukul 8. Dia datang, baginda datang pukul 10. Berani tak orang lain lari habis dan bersurai? Tak berani. Nanti kita akan dipanggil menghadap dan sebagainya. Atau protokol majlis mula pukul 8 sampai pukul 12 habis. Mungkin Raja ataupun Sultan ada hal sikit, pukul 8.30 dah balik. Siapa ada tak berani tak JK, tuanku tunggu dulu, tunggu, tuanku mesti dah ada kat sini sampai habis. Berani? Kalau tak, inilah hadiah bulan ni. Sebab itu kalau dia nak datang, dia datang. Kalau nak pergi. Sebab itu di akhir Syaban akan naik dah mufti-mufti kita, orang bijak pandai kita, meneropong apa? Anak bulan, bukan bapak bulan. Anak bulan. Anak bulan ni, anak bulan apa? Anak bulan Ramadan. Nak tunjuk raja dia, kalau saya mai, esok puasa. Kalau saya tak mai, esok fa'akmilul iddah, cukupkan 30 hitungan. Tu kata raja. Kalau mai, kalau nak pipi, sama lah. Nanti kita puasa 29 Ramadan. Tengok bulan Ramadan ni topong sekali lagi. Ada lagi ke dah pi dah? Topong. Ada lagi. Lemah semangat dah orangnya, suka dengan jawab tu. Esok you have another one day to complete. Tapi tengok tak ada.
hilang ada pi lah. Siapa pi? Bulan Ramadan. Bermakna esok selamat hari raya esok. Nak tunjuk bulan Ramadan. Tapi itu bukan itu saya nak cerita hari ini. Saya nak cerita ini. Oleh kerana bulan ini bulan Allah, apa kaitan dengan menanam ini? Hadirin, kalau kita nak menanam pokok ke, ini selalunya majar kita lah mengaji jarang sebab dia sibuk beli ikan ataupun sebagainya. Kalau nak menanam di pokok ke, di kebun, bukan boleh terus tanam kan, bersihkan dahulu daripada rumput, rampai, lalang, akar kayu sendiri, batu, kaca, plastik dan sebagainya, baru kita tanam, betul tak? Baik. Khair. Kita dengan Allah, Allah adalah Tuhan kita. Apabila Allah Tuhan kita, jangan nak kaitkan dengan menanam ini tadi. Allah itu adalah Tuhan kita. Ingat tak tadi, kita hidup di dunia ini kerana apa? Kaitkan dengan Nabi Isa tadi, kerana roh. Ingat tadi roh lah. Roh ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Saya bagi satu analogi. Kita pinjamkan kereta kita dengan kawan sebab kita nak pergi overseas 2 minggu. Balik daripada 2 minggu, kita nak kereta tadi seperti mana penuh minyaknya, begitu juga return it back to me. Macam tadi, seperti mana tidak ada kemik, tidak ada cala, tidak ada rosak, tidak ada pecah lampu dan cerminnya kembali balik pada saya. Seperti mana tidak kotor, kembali balik pada saya. Sebab the car is mine, kepunyaan kita, bukan kepunyaan awak. Maka seperti mana dia tak ada cala semua sekali tadi, return it back to me as it was. Allah punya roh kan. Roh ini siapa punya roh dalam badan kita ni? Allah. Maka roh itu dulu berdosa tak? Roh ini dulu tidak berdosa. Dia bersih. Dahulu ingat tak, mula-mula saya beritahu dekat sini, sebelum kita sampai ke dunia ni, kita dulu berada di alam apa namanya? Alam arwah, ataupun alam roh, ataupun alam lahut. Ya Allah turun lagi ke satu alam namanya alam Jabarut. Turun lagi ke satu alam namanya alam Malakut. Ni mula-mula kelas dulu ni, berapa tahun dulu ya, mula-mula kelas kat dulu ni, tak sampai setahun lagi, berapa bulan yang dulu. Ini namanya alam ni, namanya apa alam ni? Alam semua ni namanya alam amri, alam seni, alam haqiqi, alam ghaib. Ketika ini kita tak berdosa ni ketika ini, dan kita tak pernah kenal apa itu jasad, tak pernah kenal apa itu gelap, tak pernah kenal apa itu makanan, minuman, tak pernah kenal apa itu dosa, maksiat, whatever. Ini karena Allah telah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan akan hidup dan mati, liyabluwakum, to test you, ayyukum ahsanu amala, who among you is the best creation, God, or possessing the highest piety of God, paling bertakwa. Kerana dunia ini yang 1, 2, 3 ni namanya dunia amri, seni, hakiki, ghaib. Ini disebut sebagai alam ulwi, alam atas. Alam atas ni yang 3 ni, 1, 2, 3. Kita tak berdosa lagi waktu tu, tak kenal nama dosa. Ketika di alam Jabarut, kita dipakaikan satu pakaian. Pakaian tu namanya pakaian sultani. Jadi sultan juga kita dulu ni. Dulu keturunan sultan kita ni.
Roh-roh saja, jangan mendakwa lagi. Roh-roh kita. Nama roh itu roh sultani. Kemudian turun ke alam malakut, dia bertukar pakaian. Namanya rohani. Sebab itu kita dipanggil rohani. Nanti kat sini kita dipanggil jasmani, kan? Pendidikan rohani dan jasmani itu cerita dia tu. Ketika alam ini kita tak kenal yang namanya jasad, gelap, makanan, minuman, semua tak ada kenal kita ni. Kerana Allah nak uji manusia. This is not the place to test person. Tak. Tempat nak dites bukan dekat sini. Dia kena turun ke satu alam lagi. Alam tu namanya alam mulki. Alam mulki, alam touchable, alam sensible, alam yang mesti ada jasad. Nah, ketika alam ini kita melalui, nak masuk ke sini ni, kita melalui proses. Ni apa ni? Kita melalui proses. Ni apa ni? Ni perut mak. Ni perut mak. Agak-agak lah. Boleh diterima perut ni. Kira terlalu kejam sangat. Kecil sangat. Mengaji kata kecil sangat. Saya buat besar-besar. Saya suka Pak Haji mari kat sini nak. Boleh bantu-bantu saya. Boleh lah. Ke kecil lagi. Boleh tak? Anak kembar dah mengaji. Dalam perut ni, apa mak makan, kita makan. Apa mak minum, kita minum. Mak makan bubur. Bubur datang dari bubur. Dari beras. Beras datang dari padi, datang dari padi. Padi datang daripada tanah. Apa sifat tanah? Sifat tanah itu apa? Gelap. Sekarang roh sudah mengenal apa maksud gelap. Roh makan bubur, sudah mengenal apa itu makanan. Roh minum susu, susu daripada makanan jugalah. Maka sudah mengenal makanan. Kalau lembu, lembu lah. Maka roh sudah mengenal apa itu lembu. Dulu dia kenal tak semua ni? Tak kenal. Akhirnya dia kenal dengan maksud gelap, kenal dengan maksud material tu. Kemudian lahir ke dunia. Baby, ini baby. Lahir ke dunia, baby. Baby ni bila dia keluar, dia menangis. Dan dia pun tengok dunia ini. Lalu dia lihat apa? Dunia. Kemudian dia bila growing up semakin besar, maka dia akan semakin kenal dunia. Dia rapat dengan dunia dan bekerja apa semua sekali. Dia mesra dengan dunia. Akhirnya dia sampai satu stage, dia sayang, cinta kepada dunia ni dalam bentuk 3 ta, ya, 3 ta. Tahta, wanita, harta, 3 ta. Dia dah kenal. And finally, dia dah suka sangat, dia akan sampai ke satu stage, iaitu rindu pada dunia. Roh ni tadi, dia kenal tak dengan dunia? Tak. Sekarang dia dah mulai lihat dunia, kenal dunia, rapat dunia, mesra dengan dunia, sayang, cinta dan rindu pada dunia. Sampai satu masa Allah panggil balik roh itu atas nama kematian. Tidak mahu dia meninggal dunia. Itu ya, payah nak tinggal dunia tu. Payah meninggal dunia. Sebab itu bila dia meninggal dunia, mukanya tak senyum. Sebab dia payah nak meninggalkan dunia tu. Dia dah touch dengan dunia ni. Sebab itulah roh itu kembalikan balik nanti kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa. Kalau menanam tadi, buang batu, kayu, kaca, daun-daun, sampah dibuang.
Tapi bagaimana nak membersih roh ini daripada dosa daun tadi itu, dosa kayu tadi, kayu dosa, bukan dosa kayu, kayu dosa, kaca dosa tadi. Macam mana? Dengan dua cara saja. Satu istighfar, yang kedua taubat. Sebab itu bulan ini disebut bulan istighfar. Bulan Rajab ni disebut bulan istighfar. Sebab tu banyakkan istighfar, antaranya istighfar tadi. Cuba lihat kembali. Kedua, pokok yang kita tanam tadi, jangan tanam sahaja. Tambah El Nino sekarang ni kan. Mesti siram dengan air. Air sifatnya apa? Sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Sebab itu bulan Sya'ban dipanggil bulan salawat. Kalau bulan Rajab tadi dipanggil bulan istighfar, bulan Sya'ban dipanggil bulan salawat. Bila kita tanaman disiram dengan sejuk, nanti dia akan jadi berbunga. Ambillah hasil mahsulnya itu, manfaatnya nanti kembali pada Allah ke kepada manusia? Kembali pada manusia. Sebab itu dipanggil umat. Bulan ini bulan umat. Nampak connection ni? Sekadar untuk kita sebut. Jangan jadikan bulan ini seperti Januari, Februari, Mac sahaja. Tak. Sekarang kita tahu hakikat 3 bulan ini. Sekadar saya nak buka minda kita, supaya ya Allah dah bagi kita ni. Ada seorang yang dia sakit di bulan sebelum Rajab. Dia sakit sebelum Rajab. Lalu sakitnya itu hampir-hampir bawa kematian. Lalu dia doa dalam kitab Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Ya Allah, kalaulah ditakdirkan sakitku ini membawa kematian, jangan minta mati tak boleh. Ya Allah, saya nak mati, jangan. Sebab roh itu miliknya Allah. Jangan pandai-pandai kita nak paksa Allah. Ya Allah, kalaulah sakit ini menyebabkan kematianku, kata orang salih tadi ni, matikan aku pada bulan Rajab. Orang pun jadi heran, kenapa kamu doa macam tu? Dia kata, sami'tu atharan yaqul man mata fi Rajabin ghufira lah. Sampai aku mendengar athar yang menyebutkan siapa yang meninggal bulan Rajab diampunkan dosanya oleh Allah. Akhirnya dia meninggal pada bulan Rajab. Yang itu boleh, doa begitu boleh. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada hari Jumaat beliau sangat gering sungguh-sungguh, memang boleh bawa meninggal lah. Beliau doa, ya Allah, kalau ditakdirkan saya meninggal, bukan minta meninggal, kalau ditakdirkan saya meninggal, matikanlah aku pada hari Ithnain. Walau semua kita we got our the dream to pass away on Friday. Semua orang ada dream tu kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar dah hari Jumaat dah tu, tapi nak meninggal hari Ithnain. Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab cinta mengatasi segalanya. Sebab beliau nak meninggal seperti mana meninggal kekasihnya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau meninggal hari Ithnain. Ya Allah, luar biasa kan? Jadi sekarang doa kita jangan lupa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama mengistinbatkan hukum tidak salah untuk kita panjang umur di satu bulan ataupun masa yang ada kelebihan padanya. Itulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baru kita buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk pada 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan yang dulu tu lah, sebelum kita masuk muka surat 53 tu, sambungan yang dulu sikit. Apa dia? Saya sudah bicarakan tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang hari akhirat. Kenapa hari akhirat tu? Sebab bila berlaku yaumul kiamat tidak ada lagi malam. Satu. Yang kedua, itulah hari pengakhiran bagi hari dunia. Tak ada lagi today is, tak ada lagi tomorrow will be ataupun yesterday was.
Masya Allah, kita mohon pada Allah lah, sebab nanti yang melintas setiap siratal mustaqim tu dengan berbagai cara kan. Ada secepat kedipan mata, ada secepat kilat, ada secepat burung, ada secepat angin dulu baru burung, kemudian secepat kuda yang berlari laju, ada secepat orang yang berlari laju, ada secepat orang yang berjalan. Yang kita takut ni, ada orang yang merangkak berjalan-jalan jatuh, sebab api neraka tu macam hook dia kait tu, jatuh orang tu tapi dan dia tahan lah. Kalau tak dia akan jatuh tercebur ke bawah. Neraka bentuk dia macam ni, neraka bentuk dia macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, dia gini. Di sini adalah neraka Jahannam. Ini the deepest. Inilah neraka Jahannam. Macam mana nak lari gaung kalau macam ni? Kat mana nak lari? Kalau macam ni, neraka pertama, neraka kedua, neraka ketiga, senang lari tang ni. Ikut logik lah, ikut logik. Tak, neraka bukan macam tu. Dia macam gaung macam ni. Tang mana nak lari, mak ajah. Jangan kata tembok tinggi, pada mak ajah nak payah nak lepas. Kecuali siapa yang di sekolah dulu ada pengalaman fly. Itu cerita lain. Saya baru tahu juga apa maksud fly. Dah saya mengajar di UIA, baru saya tahu pengaji apa maksud fly. Pengaji tak tahu maksud fly ke? Pakai fly. Itu jangan buat tu, budak-budak nakal betul-betul. Ni subhanallah. Pernah sekali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika Nabi bersama dengan para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Hurairah, tiba-tiba dong. Nabi tanya, atadruna madaka? Kamu tahu apa itu? Allah wa Rasulullah alam. Nabi katakan, itulah dia batu. Ada satu besar yang dilepaskan ke bawah. Tuan-tuan perempuan yang mengaji fizik kan, kalau batu besar yang berat, kalau diletakkan ke bawah dengan jarak yang jauh, maka dia akan ada momentum di situ kan. Maka kuatlah dia jatuh ke bawah tu. Mengambil masa 70,000 tahun jatuh ke bawah, boom, itulah dia last neraka Jahannam. 70,000 tahun. Sebab itu dalam Quran menyebut Ainal Mafar, where you wanna run away? Di mana nak lari lagi? Tak ada lagi. Jadi kita takutlah. Sebab itu kalau kita tak tahu hakikat neraka apa semua sekali itu, jangan risau. Yang penting jaga amalan kita di dunia, sebab itu urusan Allah itu. Tak perlu kita nak bingung dan demam-demam. Kenapa ni? Saya tak faham lah apa maksud 70,000 tu dan gaung neraka. Saya tak. Jangan, itu urusan Allah. Sibuk diri sendiri dulu dengan buat amalan, zikir dan sebagainya yang menyelamatkan daripada api neraka itu. Nanti setiap rasul ada telaga masing-masing. Masya Allah. Telaga ni jangan tengok telaga kampung. Telaga, tak mau. Sebab telaga kampung kan ada semok-semok dan masalah. Bukan lagi tu. Dia macam satu tempat yang boleh kita minum air dia. Bukan macam telaga kat kampung kita pun tak apa nak pergi, mungkin air keruh, tapi tak mungkin ada sampah sarap tak. Ini memang telaga tempat kita minum, macam stesen lah tempat kita minum. Telaga yang paling besar, alhamdulillah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di syurga dan tempat itu dia punya gelas tu macam ni, gelas. Bukan macam ni, betul tidak? Maksud saya tak ada ni, apa panggil ni? Ini yang ada telinga tu. Tangkai, tak ada tangkai macam ni. Sebab kalau macam ni, saya boleh pegang macam ni, saya boleh pegang macam ni, saya boleh pegang. Ikut saya sekali saja, tak ada orang marah kan. Tapi cuba benda tu ada tangkai kat sini, saya pegang terbalik macam tu. Ini tangkai, kan orang kata, ya Allah, pelik ustaz ni. Ini tangkai memang khas digunakan untuk dipegang. Bila saya pegang macam tu, saya terasa macam tak bebas. Saya nak pegang macam pelik-pelik sikit kat sini kan. Di syurga tak ada tangkai. Sebab as you preserve yourself, oleh kerana di dunia dahulu
Kamu tahan hawa nafsu walaupun kamu nak buat maksiat itu. Tengok gambar itu, kamu nak rasuah, tapi tahan nafsu ni. Allah akan bagi sebebas-bebasnya di hari akhirat. Even nak minum pun tak peraturan. Minumlah, bukan ke mana pun tak apa. Sampai darah tu baru gelai. Itu baru gelai. Belum lagi nak taubang, tak taubang, muka tukar, itu cerita lain. Makanan tu baru gelai. Jadi mudah-mudahan kita masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Nanti masuk di syurga, betul dah Ustaz cerita dulu kat Shah Alam dulu, betul ya?